Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kesempatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dimakbulkan doa kita untuk berada di dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Moga-moga apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala lakukan kebaikan untuk kita, kita dapat membalasnya di sepanjang bulan ini dengan amal-amal yang selayaknya bagi memperolehi apa yang dijanjikan oleh Allah untuk kita semua di sepanjang bulan ini, insya-Allah. Muslimin, muslimat mati sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan membicarakan apa yang disebutkan oleh Imam Faqrazi di dalam tafsir Al-Kabirnya, iaitu perkara-perkara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada pengetahuan kita selaku hamba-Nya, dengan sebab dan hikmah yang tertentu. Apa yang disembunyikan ini dihimpunkan oleh Imam Faqrazi berdasarkan ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan apa yang disebutkan juga oleh salafus salih. Moga-moga bermanfaat untuk renungan kita semua pada pagi ini. Muslimin, muslimat mati sekalian, Allah Ta'ala menyembunyikan keridhaan-Nya pada ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, supaya hamba itu sentiasa melakukan ketaatan kepada-Nya. Redha Allah pada seorang hamba tidak kelihatan dan tidak diketahui dengan pasti. Walaupun sekian lama si hamba itu melakukan ketaatan di dalam hidupnya, sudah berapa puluh tahun kita melakukan sembahyang, mendirikan sembahyang, bayar zakat, dah berapa puluh kali dah kita menemui Ramadan dengan amal sembahyang, puasa dan sebagainya di dalam sepanjang bulan Ramadan ini. Tetapi seorang hamba itu tidak mengetahui apakah yang dilakukannya itu diterima oleh Allah Ta'ala sepenuhnya ataupun tidak. Kerana tidak ada sesuatu yang pasti untuk membuktikan keridhaan Allah kepada apa yang dilakukannya. Kita sembahyang tadi subuh, tuan-tuan, kita tak pasti adakah Allah terima sepenuhnya ataupun sebaliknya. Tak ada kok-koklah ada malaikat datang bisik kepada kita, sembahyang yang kita kerjakan tadi lulus 100%, ataupun dapat sorat, habis bagi salam, seluk dalam poket. Tuan-tuan, ada kertas yang tulis 80%. Mungkin zuhur nanti kita azam, nanti sembahyang zuhur kita azam untuk dapat 100% pula. Kita tak ketahui adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima apa yang kita kerjakan. Tujuannya supaya hamba itu sentiasa berusaha melakukan ketaatan. Tuan-tuan, jangan rasa sedap hati dengan apa yang kita lakukan yang berupa kebaikan. Kerana apa yang dipandang oleh Allah, kata Nabi, innamal a'malu bil qawatim, sesungguhnya amalan itu dihitung di penghujungnya. Bagian hidup kita yang terakhir itulah yang amat dibimbangi di bagaimana pengakhirannya. Kita takut kita tertipu dengan amal yang kita kerjakan selama ini. Kita rasa terjamin boleh mati dalam husnul khatimah, boleh dapat kedudukan yang baik di akhirat nanti kerana amal soleh yang kita kerjakan. Sedangkan orang-orang soleh di zaman dulu, mereka tidak pasti, bahkan bimbang dengan penghujung hidup mereka. Kalau Sayyidina Abu Bakar pernah menyebut, kalau sebelah kakinya sudah berada di dalam syurga, sebelah lagi masih di luar, dia belum pasti lagi tentang kedudukannya. Bagaimanalah kita dengan diri kita ini? Allah menyembunyikan redha-Nya pada ketaatan
supaya hambanya sentiasa melakukan ketaatan kepadanya. Yang kedua, Allah menyembunyikan kemurkaannya pada kemaksiatan agar mereka menghindarinya. Allah Ta'ala juga tak tunjuk, tuan-tuan, bila kejahatan yang dilakukan oleh seorang hamba, dengan dibiarkan hamba itu terus hidup, menikmati kehidupan tanpa ada apa-apa perkara yang tidak baik berlaku. Ada yang di bulan Ramadan ni tak puasa pun, tapi tuan-tuan, dia buat teruskan kehidupannya macam biasa. Bahkan aktifnya, tuan-tuan, buat persiapan Aidilfitri lebih daripada hak puasa lagi. Tuan-tuan, tak ada apa-apa pun. Dia buat maksiat, tuan-tuan, di bulan Ramadan. Kononnya nak cari duit raya lebih, dia masuk kedai nombor ekor, tuan-tuan. Dia kata moga-moga rezeki murah, dapat kena nombor di tikam. Tak pernah kita dengar, tuan-tuan, orang yang keluar daripada kedai nombor ekor jadi apa-apa kepadanya. Kutlah dengar cerita batu terjun daripada langit membenam dia, tuan-tuan, ke dalam bumi. Tak pernah pun, tuan-tuan. Allah sembunyikan kemurkaannya supaya hamba itu sentiasa takut untuk melakukan kejahatan. Takut, tuan-tuan, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allah Ta'ala tak tunjuk. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda ma yuhibbu minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam anna dzalika min istidraj." Apabila kamu melihat Allah Ta'ala mengurniakan kepada seorang hamba dunia ini dengan apa yang dia suka, apa yang si hamba itu nak, dalam keadaan si hamba itu terus melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, ketahuilah itulah istidraj, kata Nabi. Allah kurniakan nikmat, kesenangan kepada hamba itu dalam keadaan hamba itu melakukan kejahatan. Tuan-tuan, Allah bagi dalam keadaan tanpa rida. Allah bagi supaya hamba itu makin hanyut jauh daripada rahmatnya. Si hamba tu tertipu dengan nikmat yang dia dapat, dia duk perasan kata kononnya Allah sayang kepada dia. Dia minta apa pun semua Allah Ta'ala bagi, dan dia pula duk sangka dia berkesempatan untuk bertaubat sebelum daripada dia menghembuskan nafas terakhir. Dia rasa masih ada masa, masih ada waktu. Dia nak menikmati segala nikmat yang dia dapat. Dia rasa Allah Ta'ala pandang kepada dia. Dia duk tengok orang hak mari ke masjid, mari ke surau buat ketaatan, hidup tak teramana pun. Dia kata hampa pulun, duk tungin terbalik buat ibadat. Hampa dapat apa? Tuan-tuan, dia rasa Allah lebih sayang kepadanya walaupun tanpa dia melakukan ketaatan. Tuan-tuan, Allah sembunyikan kemurkaannya. Si hamba ini, tuan-tuan, Allah bagi dalam keadaan istidraj, dalam keadaan Allah meluat. Allah Ta'ala bagi dengan arahan kepada malaikat, bila si hamba tu, tuan-tuan, merintih minta supaya diberikan apa yang dia nak, apa yang dia suka, Allah kata kepada malaikat, bagi, aku meluat dengan suara dia lama-lama. Tapi hamba yang baik, bila dia minta kepada Allah, merintih kepada Allah Ta'ala, minta sekian lama tak dapat-dapat, rupa-rupanya Allah Ta'ala kata kepada malaikatnya, tahan, jangan bagi, kerana aku suka untuk mendengar rintihannya. Tuan-tuan, seorang hamba yang Allah Ta'ala berikan apa yang dia ingin dalam hidupnya, tuan-tuan, dia sangka itu tanda Allah sayang dan Allah merahmatinya. Rupa-rupa di sebaliknya itu adalah kemurkaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Sehinggalah, tuan-tuan, dia akan kembali dalam keadaan dipaksa dan tanpa persiapan, tanpa sempat untuk menyucikan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Allah sembunyikan kemurkaannya pada maksiat agar hamba itu menghindarinya selalu. Ketiga, Allah menyembunyikan walinya dalam kalangan manusia agar mereka sentiasa menghormati semua orang. Allah sembunyikan wali-walinya, tuan-tuan, supaya kita hormat kepada orang bukan berdasarkan kepada zahirnya. Tengok serban, pakai jubah, kita pun salah nak cium tangan dengan dia. Tapi bila orang tu pakai biasa saja, tuan-tuan, kita pandang dengan penuh hormat, penuh kasih sayang, tuan-tuan. Dan kita nak buat kebaikan. Tengok orang pakai biasa, kita pandang sebelah mata. Orang yang lekeh, kita pandang sebelah mata. Rupa-rupanya yang lekeh itu di sisi Allah Ta'ala lebih lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah sembunyikan wali-walinya. Kita maklumi,
Tuan-tuan, wali-wali ni ada ramai kan. Dan Allah Taala sebut, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ada macam-macam jenis wali ni. Dan kita pun dan surau pagi ni pun ramai wali-wali yang dikenali sebagai wali mujbir. Jadilah tuan-tuan. Itu berjadilah tuan-tuan. Tak boleh jadi wali, tapi kalau Indonesia ada jugalah wali kota dan sebagainya. Kan? Kan? Ni wali betul ni tuan-tuan. Kan? Nak cari wali kutub, wali abdal, wali nujaba, wali imaman dan sebagainya. Tuan-tuan, Allah sembunyikan. Dan orang-orang ini tuan-tuan, mereka tuan-tuan ialah orang-orang yang sebahagiannya dianggap gila. Tuan-tuan, orang yang dipandang tuan-tuan lekeh dalam masyarakat kerana mereka punya ambil kisah tuan-tuan dengan Allah Taala, sehingga kan mereka tuan-tuan tak peduli dengan pandangan manusia. Tuan-tuan, mereka tuan-tuan lebih mementingkan hati mereka, diri mereka di sisi Allah Taala daripada pandangan manusia dan kedudukan mereka di sisi manusia. Tuan-tuan, wali Allah, seperti mana saya pernah sebut kisah Imam Asy-Sya'rani rahimallahu taala, waktu dia masih muda, gurunya mengarahkan supaya dia keluar ke kota pada satu hari dengan tujuan untuk dia cari seorang yang pada mata pandangan dia itulah orang yang paling lekeh sekali. Tuan-tuan, dia pun dengan arahan gurunya itu dia keluar cari tuan-tuan, temui seorang demi seorang, tengok seorang demi seorang yang dia rasa bila dia jumpa orang yang pertama, dia rasa ada lagi orang lebih lekeh daripada orang ini. Sehinggalah dia temui seorang tua yang berada di tepi jalan. Keadaan zahirnya baginya inilah yang paling lekeh sekali yang dia rasa dia dapat temui pada hari itu. Tuan-tuan, tuan gurunya pesan, kalau dia temui seorang yang paling lekeh pada mata pandangannya, maka salam, jabatlah tangan dan ciumlah tangan orang itu. Tuan-tuan, Imam Sya'rani tanpa menyebut sepatah perkataan pun tujuannya, dia menghulurkan tangannya kepada orang tua yang dirasakan itulah orang yang paling lekeh. Tuan-tuan, tiba-tiba bila dia hulur tangan, orang tua tu menjawab, menyatakan dengan lisan, kau tahu mana aku orang yang paling lekeh? Tuan-tuan, terkejut Imam Asy-Sya'rani. Dia tak sebut pun tujuannya. Sepatah pun tuan-tuan dia tak kata apakah tujuan matlamat dia. Tiba-tiba orang tua ni yang dirasakan paling lekeh, tuan-tuan, bersuara dan bertanya, mu tahu mana aku ni orang yang paling lekeh? Terkejut Imam Sya'rani, lari balik tuan-tuan, jumpa dengan tuan guru dia. Cerita kepada tuan guru dia kata, aku nak ajar kamu, jangan pandang pada zahir manusia. Tuan-tuan, ni wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang tak kelihatan tuan-tuan. Muslimin muslimat mati sekalian, moga-moga kita menghormati semua orang tuan-tuan, bukan berdasarkan kepada zahir, kedudukan, ilmu dan sebagainya. Kerana manusia ini tuan-tuan layak untuk diberikan penghormatan, dan lebih-lebih lagi hidup ini tuan-tuan dalam keadaan tersembunyi banyak. Kita tak mengetahui di sebalik daripada apa yang berada di balik alam kita, sehingga kan tuan-tuan kita layak untuk menghukum manusia berdasarkan kepada zahir adalah suatu tindakan yang salah. Yang keempatnya, menyembunyikan makbul doa. Allah menyembunyikan makbul doa hamba agar mereka bersungguh-sungguh dalam doa. Allah sembunyikan makbul doa kita hamba tuan-tuan, supaya kita hamba tu terus berdoa kepada Allah, minta supaya dimakbulkan. Kalaulah doa tu dimakbulkan dan Allah bagi tahu tuan-tuan doa si hamba tu dimakbulkan, si hamba tu akan berhenti daripada berdoa, merintih kepadanya selalu. Dia akan berhenti daripada mengharapkan Allah Ta'ala selalu. Tuan-tuan, seorang ibu, seorang ayah yang berusaha mengharapkan anak dia tuan-tuan berjaya dalam pelajaran, berdoa siang malam tuan-tuan, berdoa sungguh-sungguh bagi Allah permudahkan urusan peperiksaan anaknya, bagilah keputusan keluar nanti cemerlang. Doa tuan-tuan, sebelum periksa pun berdoa, ketika mana tengah periksa pun berdoa si ayah dan si ibu, lepas daripada habis periksa pun tuan-tuan doa lagi tuan-tuan. Anak tak doa terang mana pun kan? Anak tak doa terang mana pun. Mak ayah tu tuan-tuan yang pulun, yang usaha sungguh-sungguh kan, jumpa dengan orang ni, jumpa dengan orang ni, mari jumpa dengan tok imam, jumpa dengan tok guru,
tolonglah Tok Guru, tolonglah Ustaz, doa bagi anak saya mudah urusan periksa dia, bagi dapat 5A dalam UPSR tahun ini. Tuan-tuan, doa sungguh-sungguh ni, pergi jumpa pula orang ni minta tolong lagi doa, buat sembahyang hajat, buat kenuri pula lagi, kan, jamu orang dengan kenuri kenara. Jumpa ustaz, bagi sampul, ustaz ni ada sagu hati sikit, tolonglah buat sembahyang hajat khusus untuk anak saya, jangan campur dengan anak orang lah. Doa untuk anak saya aja ni, bagi dulu tuan-tuan. Bukan takat tu, bawa tuan-tuan anak tu, bawa dengan beras, bawa dengan gula, bawa dengan baju anak pakai periksa, pen, pensil, kasut, semua tuan-tuan. Anak tu makan, minum, mandi, semua tuan-tuan, dengan benda-benda yang didoakan. Tuan-tuan, kenapa sampai ke peringkat tu sekali? Kerana si mak, si ayah tu tuan-tuan berharap anak dia benar-benar berjaya tuan-tuan. Doa ni tak cukup dengan dia sendiri, mereka sendiri berdoa, minta orang lain tolong doa sama tuan-tuan. Tapi kalaulah berdoa sebulan tuan-tuan, bulan 1, akhir bulan 1 dapat jawapan, tuan-tuan, Allah hantar malaikat seorang bagi salam, bagi tahu anakmu akan dapat 5A. Agak-agak macam mana tuan-tuan mak pak tu tuan-tuan? Tak berdoa dah, kan? Tak berdoa, berhenti dah tuan-tuan. Abang tak usah baca buku lah, berhabis karan ya, tidur awal tak apa. Kan? Pasal tulisan ada dah 5A nanti. Tuition pun tak usah pergi ya, kan? Dah lah susah. Ayah pun orang duk perhati lama dah, duk tengok, duk hantar hampir tuition. Ayah tak main tuition di surau pun. Kan, duk tunggu anak balik, dia tak mai pun mengaji, tak mai jemaah tuan-tuan. Tuan-tuan, kerana kalau putusan dapat macam tu tuan-tuan, si hamba tu tak harap, tak merintih tuan-tuan, dia tak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sembunyikan makbul doa tuan-tuan, kan? Kalaulah tahu senang mai pilihan raya tuan-tuan, minta sampai tu dapat putusan, doa ditolak, mana nak kalah? Tak ada kempen apa. Tuan-tuan, tapi semua buat kerja, kan? Si anak pun berdoa, si mak ayah pun berdoa, semua berdoa kerana mengharapkan tuan-tuan apa yang dihajati itu dimakbulkan. Yang kelima, Allah sembunyikan namanya yang teragung, Ismullahil Azam, agar mereka semua, yakni para hamba, mengagungkan semua namanya. Tuan-tuan, 99 nama kata ulama. 99 nama Allah Ta'ala itu, salah satu daripada 99 itu adalah untuk kita masing-masing tuan-tuan. Nama kita sendiri dengan salah satu nama itu, kalaulah kita tahu itu nama Ismullahil Azam yang khusus untuk kita, maka bila kita menggunakannya ketika meminta kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah dalam doa kita, Allah akan makbulkan tuan-tuan. Tapi kita tidak mengetahui yang mana satukah yang khusus untuk kita daripada 99 nama itu. Untuk apa? Untuk kita semua mengagungkan 99 nama itu. Bukan khusus yang satu, kalau kita ketahui itu adalah untuk kita tuan-tuan. Jadi Allah sembunyikan namanya yang teragung supaya seluruh hambanya mengagungkan semua namanya. Yang seterusnya Allah menyembunyikan salatul wusta agar hamba itu menjaga semua sembahyang. Hafizu 'alas salawat was salatul wusta. Jagalah sembahyang dan sembahyang pertengahan, sembahyang subuh ke, sembahyang asar ke, wallahu alam. Kerana nak dipelihara semua sembahyang, tak kiralah waktu apa pun. Tuan-tuan, sembahyang di bulan Ramadan ni semua pakat jaga. Datang awal tuan-tuan untuk bersembahyang, nak dapat pahala lebih. Sembahyang sunat pula lagi tuan-tuan ditambah. Moga-moga kita dapat tuan-tuan teruskan apa yang kita buat di sepanjang bulan Ramadan ni. Pagi Sabtu kuliah subuh, hari Sabtu minggu pertama macam pagi ni, kita duk baca kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah biasanya. Dan kita dah baca sebelum ini cerita tentang uban yang ada di kepala Nabi. Kan, uban yang ada di kepala Nabi dan janggut baginda, jumlah paling sikit mengikut riwayat 14 helai dan paling banyak tidak melebihi daripada 20 helai. Tuan-tuan, bagaimana Nabi beruban bukan dengan sebab tua, tetapi tuan-tuan dengan sebab tertentu. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar pernah berkata kepada Nabi, laqad syibta ya Rasulullah, mu telah pun beruban. Nabi menjawab dengan apa yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar itu, laqad syayyabatni Hud wa aqawatuha, aku ni diubankan. Jadi uban dengan sebab
surah Hud dan saudara-saudaranya, iaitu surah Takwir, surah An-Naba, Al-Waqi'ah, Mursalat dan sebagainya. Surah-surah yang menyebut tentang kiamat, tentang suasana di akhirat. Dan tuan-tuan, Nabi sebut surah Hud dalam satu hadis, surah Hud wa aqawatuha. Kenapa dengan surah Hud? Rupa-rupanya tuan-tuan, dalam surah Hud di ayat yang ke-112 Allah Ta'ala sebut antaranya fastaqim kama umir, dan istiqamahlah dengan apa sebagaimana diperintahkan ke atasmu. Istiqamah tuan-tuan ada suatu perkara yang susah, berat tuan-tuan, sehingga kan Nabi beruban. Nabi kata, aku diubankan dengan sebab surah Hud. Tuan-tuan, ada seorang sahabat yang datang minta kepada Nabi wasiat, dan dia menyatakan dia tak akan minta dah pesanan serta wasiat jika Nabi dah wafat nanti. Nabi pesan wasiat pun ringkas sangat. Qul amantu billah summa istaqim. Sebutlah aku telah beriman dengan Allah dan istiqamah. Masya-Allah tuan-tuan, istiqamah adalah satu perkara yang sukar. Tuan-tuan, wallahu alam. Saya sebut cerita kedak dalam pertemuan kita sebelum Ramadan yang lalu, wallahu alam saya tak pasti. Tapi kisah tentang Dr. Hamka yang mengakhirkan hidupnya tuan-tuan dalam keadaan walaupun nyawanya telah pun habis, tapi tuan-tuan jari jemarinya masih bergerak tuan-tuan. Masih bergerak, menunjukkan dia masih meneruskan zikir yang tuan-tuan diamalkan. Zikir apa tuan-tuan? Cerita bagaimana Dr. Hamka selepas kembalinya kali terakhir daripada Mekah mencari tuan-tuan seseorang yang ditunjukkan oleh Nabi di dalam mimpinya. Orang yang dia harapkan ada seseorang yang boleh membimbing dia tuan-tuan, dan Nabi tunjuk orang itu berada di Jawa Barat, iaitu di Tasik Malaya yang mempunyai pondok pesantren di Suryalaya. Tuan-tuan, orang itu ialah Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, yang lebih dikenali dengan Abah Anum. Orang yang biasa. Bila Dr. Hamka jumpa pergi ke Jawa Barat tuan-tuan, masya-Allah, orang tu hanya pakai songkok. Tuan-tuan, bajunya bukan jubah, bajunya baju Melayu macam Indon. Tuan-tuan, serban hanya ada di atas bau. Kainnya bukan tuan-tuan, adalah kain pelekat saja. Masya-Allah. Misai tak ada sorak pun, janggut sorak pun tak ada tuan-tuan. Dr. Hamka tengok pelik tuan-tuan. Sunnah macam mana ni? Tak ada pun. Daripada ke ujung rambut sampai ujung kepala. Tuan-tuan, Dr. Hamka tuan-tuan 3 hari 3 malam dia bersyarah tuan-tuan di pesantren tersebut kepada Abah Anum dan anak-anak murid Abah Anum. Hari keempat dia nak balik, Abah Anum peluk dia, ucap jutaan terima kasih atas perkongsian ilmu yang disampaikan oleh Dr. Hamka. Tapi Abah Anum kata dia tak mampu untuk beramal dengan apa yang dikongsikan oleh sahabatnya itu Dr. Hamka. Kalaulah dia tak mampu, anak-anak muridnya lagi lah tak mampu, maka dia minta Dr. Hamka tolong tunjukkan kepadanya jalan yang boleh untuk diamalkan apa yang dikongsikan oleh Dr. Hamka itu. Tuan-tuan, tersentuh hati Dr. Hamka dengan kelembutan Abah Anum. Tuan-tuan, dia menangis terisak-isak tuan-tuan sehingga berlutut di lutut Abah Anum tuan-tuan dan minta supaya dia dibimbing. Abah Anum bawa dia tuan-tuan masuk ke ruang keluarga dia tuan-tuan, dan riwayat menyebut Abah Anum telah mentalqinkan Dr. Hamka dengan zikir La ilaha illallah. Tuan-tuan, Dr. Hamka selepas itu berubah hidupnya. Berubah kelihatannya dengan sembahyang subuhnya sudah pun berbeza. Hari Jumaat di Masjid Al-Wusta tuan-tuan juga berubah. Ceramahnya juga berubah tuan-tuan. Tuan-tuan, sehinggalah bila dia dekat nak meninggal dunia, dia datang untuk berkhalwat bermunajat di Tasik Suralaya, di Tasik Malaya tuan-tuan, di Suralaya, di pondok Abah Anum. Dan sehinggalah Abah Anum minta dia balik, usia dia balik. Dia kata, sampaikan wasiat, selesaikan wasiat untuk keluargamu, dan masanya akan tiba pada hari Jumaat selepas daripada sembahyang. Tuan-tuan, Dr. Hamka pun balik tuan-tuan, sebagaimana gurunya, sahabatnya juga suruh balik tuan-tuan. Dia balik dan tuan-tuan, dia meninggal dunia pada hari Jumaat selepas sembahyang Jumaat, seperti mana yang Abah Anum bagi tahu kepadanya. Meninggal di usia pada usia 73 tahun pada tahun 1981. Tuan-tuan, gempar tuan-tuan
bagaimana doktor yang mengesahkan kematian Dr. Hamka, tetapi melihat jari Dr. Hamka ni masih bergerak, tuan-tuan, memperlihatkan kata dia masih berzikir, sedangkan roh telah pun keluar meninggalkan tubuhnya. Dimaklumkan kepada gurunya Abah Hanum. Abah Hanum, tuan-tuan, yang meninggal tahun 2000 berapa dia, tuan-tuan. Dia hantar seorang anak murid dia. Murid tu datang bagi salam kepada Dr. Hamka yang terlentang, tuan-tuan, dalam bilik, sebuah bilik di hospital, dan menyatakan, sudahlah, nyawamu sudah pun keluar, nafasmu sudah berhenti, sudahlah, jangan ditunjuk perkara yang mencari adat. Baru berhenti, tuan-tuan, jari itu. Seperti mana kita baca kisah Tok Kenali yang ditulis oleh Ustaz Abdullah Qari. Bila Tok Kenali meninggal dunia, tuan-tuan, isterinya minta anak sulung mereka, iaitu Tuan Guru Haji Ahmad Bakuk, minta dengar elok-elok. Kerana si isteri itu dengar, tuan-tuan, ada suatu suara daripada dada Tok Kenali tentang sedang kedengaran. Tuan Guru Haji Ahmad Bakuk, tuan-tuan, anak sulung Tok Kenali ni, dia pun dengar betul sungguh, tuan-tuan, kedengaran seperti menyebut hu ni, tuan-tuan, huwa, ataupun ringkasan zikir huwallah, tuan-tuan, masih kedengaran. Tuan-tuan, dalam kesufian disebut ni zikir khafi, tuan-tuan, zikir khafi, tuan-tuan. Tuan-tuan Zahir ni tak nampak pun orang tu, tuan-tuan, dengan Allah Ta'ala, tak nampak pun kata dia berzikir, contohnya, tapi hatinya sentiasa, tuan-tuan, berdenyut, tuan-tuan, hatinya bergerak dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nyawanya, tuan-tuan, telah pun terhenti, tetapi di bahagian dalam, tuan-tuan, masih lagi, tuan-tuan, berfungsi. Masya Allah, bila disebut sedemikian, barulah jari Dr. Hamka berhenti, tuan-tuan. Tuan-tuan, Dr. Hamka, bila dia sebelum dia meninggal, anak-anak dia heran, tuan-tuan, melihat bagaimana ayah dia, ayah mereka ni, tuan-tuan, bila rindu kepada mak mereka yang telah meninggal dunia, tuan-tuan, Dr. Hamka ni akan bersenandung membaca syair. Dr. Hamka ni pun kita maklumi seorang penyair yang terkenal. Tuan-tuan, dia akan baca syair, sebut syair bila dia rindu kat isteri dia. Tapi dalam keadaan tertentu, anak-anak akan melihat Dr. Hamka ni bukan takat bersyair, dia akan berwudu, dia akan sembahyang 2 rakaat, dan dia akan baca Quran berjam-jam, tuan-tuan, lama, tuan-tuan. Anak-anak lama-lama, tuan-tuan, tanya kenapa ayah mereka, tuan-tuan, buat sedemikian, macam rasa sesuatu yang pelik, tuan-tuan. Dr. Hamka kata bila dia rindu kepada mak mereka, kepada isterinya, rindunya itu tidaklah mencengkam jiwanya, dia sekadar bersenandung bersyair. Tapi bila rindunya mencengkam, tuan-tuan, hatinya, jiwanya, tuan-tuan, dia nak lawan, nak hilangkan kerinduan tu dengan dia ambil wudu, dia sembahyang 2 rakaat dan dia baca Quran. Anak-anak tanya, sembahyang apa 2 rakaat tu? Kenapa sembahyang 2 rakaat? Dr. Hamka kata, sembahyang 2 rakaat yang dikerjakan itu adalah sembahyang taubat. Kenapa sembahyang taubat? Tuan-tuan, Dr. Hamka bagi tahu dia takut rindu dan cintanya kepada isterinya itu mengatasi cinta dan rindunya kepada Allah dan juga Nabi, menyebabkan dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Takut rindu dan cinta kepada isteri itu lebih tinggi daripada cintanya kepada Allah dan juga Nabi. Tuan-tuan, dia hilangkan kerinduannya dengan membaca, tuan-tuan, surat cinta daripada Allah Ta'ala, daripada Quran, tuan-tuan. Muslimin, muslimat, orang-orang ini, Dr. Hamka, yang disebut daripada dia remaja, tak tinggal, tuan-tuan, solat tahajud, qiyamul lailnya, sehinggalah dia meninggal dunia, tuan-tuan. Mereka, tuan-tuan, orang soleh, menjaga sembahyang, tuan-tuan, yang, tuan-tuan, sehingga kan sebahagian daripada mereka menyatakan sembahyang tidak wajib bagi mereka. Tuan-tuan, ni kalam orang sufi, sembahyang tak wajib bagi mereka. Kalau kita orang awam dengar, tuan-tuan, ni sesat dah ni. Tapi, tuan-tuan, kalam itu dilontarkan, disebutkan kerana kecintaan, kerinduan kepada Allah. Sembahyang kita, tuan-tuan, sembahyang ni kerana wajib, tuan-tuan. Kalau tak wajib, tuan-tuan, kita tak sembahyang, kan? Tak sembahyang, duduk saja. Tapi orang yang ahli sufi ni, tuan-tuan, sembahyang tu bagi mereka, tuan-tuan, tak wajib, kerana tu adalah suatu keperluan dalam hidup mereka. Keperluan, tuan-tuan, bagi mereka berhubung, tuan-tuan, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
melepaskan rindu mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sembahyang tu tuan-tuan. Kita mujung ada hukum wajib fardu, kalau tidak kita tak sembahyang turis tuan-tuan. Yang susnya menyembunyikan penerimaan taubat agar hamba-Nya menunaikan semua tuntutan ketika bertaubat. Allah sembunyikan tuan-tuan penerimaan taubat yang kita minta kepadanya. Istighfar kita selama ni tuan-tuan agar dosa kita dihapuskan, wallahu alam Allah terima ataupun tidak. Tuan-tuan, taubat yang kita panjatkan, yang kita minta kepada Allah, Allah terima pun kita tak pasti tuan-tuan. Tuan-tuan, seperti mana doa ma'ruf, doa terkenal yang Nabi ajar kepada Sayyidina Aisyah dan untuk kita juga, iaitu kalaulah kita menemui Lailatul Qadar, Nabi suruh kita baca doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Riwayat lain, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuan-tuan, almarhum Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menyebut, apa beza tuan-tuan ghufrun dengan afun? Tuan-tuan, apa beza? Dua-dua tuan-tuan bunyi minta diampunkan dosa. Tapi doa yang disebut, yang diminta banyak-banyak dalam bulan Ramadan ni, lebih-lebih lagi pada malam yang dijangkakan Lailatul Qadar, doa yang Nabi ajar tadi kepada Sayyidina Aisyah, lafaznya berbunyi Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuan-tuan, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menyebut, kalau ghufrun maghfirah, Allahumma ghfirli. Tuan-tuan, ghufrun itu sekadar untuk menghapuskan dosa tanpa memadamkan tuan-tuan tulisan kata kita berdosa, tanpa memadamkan catatan dosa kita daripada buku amalan kita tuan-tuan. Tapi afwan itu tuan-tuan ialah sesuatu yang kita minta supaya Allah hapuskan dosa kita. Dosa kita dihapuskan beserta dengan catatan bahawa kita pernah melakukan dosa itu juga dihapuskan, dicuci, dipadam tuan-tuan. Berbeza dengan ghufrun. Jadi yang kita nak tentunya bukan sekadar diampunkan, bahkan dipadam daripada buku catatan kita tuan-tuan. Allah sembunyikan. Kalaulah tuan-tuan Allah Ta'ala bagi tahu kepada seorang hamba, taubat yang dia minta itu Allah terima, habis tuan-tuan dosa-dosa yang dia buat selama ni. Tuan-tuan, si hamba tu rasa, mungkin dia rasa sedap hati, dia rasa dia bersih tuan-tuan. Diri dia lah ni bersih, cuci calat, tak ada dah sebarang dosa. Kalau dia buat dosa baru pun, alah baru satu, baru sikit kan, tak banyak. Hak dosa lah banyak-banyak sebelum ni, habis cuci calat habis dah tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala tak bagi tahu dosa-dosa lama masih ada ataupun dah dihapuskan, menyebabkan hamba tu tuan-tuan dia sentiasa takut, bimbang daripada dirinya terjebak dengan dosa yang baru tuan-tuan. Muslimin, muslimat mati sekalian, Allah sembunyikan taubat, merintih kita. Tu pun tuan-tuan, ramai pun yang tak minta, walaupun peluang untuk tuan-tuan diampunkan dosa di bulan Ramadan. Tuan-tuan, ulama seperti mana Dr. Wahbah Zuhaili sebut tuan-tuan, ni malam Lailatul Qadar, wallahu alam bila kita tak tahu. Tapi malam Lailatul Qadar malaikat yang turun punyalah banyak. Innal malaikata tilkal lailah aktsaru fil ardi min adadil hasa. Sesungguhnya malaikat di malam Lailatul Qadar itu lebih banyak jumlahnya daripada batu kerikil di muka bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan, kenapa malaikat turun ramai-ramai? Tuan-tuan, antaranya disebut seperti yang dinaqalkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili, profesor. Tuan-tuan, ialah kerana malaikat nak tumpang tuan-tuan satu perkara yang mereka tak dapat buat. Malaikat ni tuan-tuan, kita maklumi, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah ingkar, tak pernah buat dosa. Tapi tuan-tuan, satu perkara yang mereka tak dapat alami, tak pernah mereka boleh buat, ialah tuan-tuan rintihan ketika minta kepada Allah Ta'ala. Merintih ni minta ampun kepada Allah, hanya kita manusia yang dapat lakukan. Malam yang dijangkakan itu Qadar, hamba yang betul-betul mengharapkan keampunan, tuan-tuan meleleh ayat mata dia, merintih tuan-tuan, merayu-rayu minta kepada Allah Ta'ala. Malaikat tuan-tuan tak pernah buat dosa, mereka tak pernah alami, tak pernah buat benda ni. Mereka nak bersama dengan hamba yang ada di muka bumi ni dalam rintihan itu tuan-tuan. Masya Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau malaikat boleh turun mai tuan-tuan untuk bersama kita tuan-tuan, hak duk kalau di rumah tuan-tuan, doa ayat mata setitik pun payah nak keluar kan, merayu macam-macam duk, teringat muka mak ayah yang tinggal lama, yang meninggal lama dah, hak nu macam ni,
cubit kok-kok lah sakit, kok-kok boleh menangis ke. Tak payah nak keluar air mata, nak merintih ataupun nak menangis tu payah. Tuan-tuan, kita kena mai ke surau, ke masjid, boleh tumpang kok-kok lah. Bila dengar tuan-tuan sahabat kita menangis, kita pun jadi sayu, tumpang menangis dia. Lepas tu kita pun tekan minyak terus bagi laju sikit. Tuan-tuan, kalau duduk di rumah payah nak menelih air mata, kan? Payah. Bila nak menangis merintih sikit, tuan-tuan, bunyi isteri kata, berlakon yang kau tu. Kacau tu. Kan? Duduk merintih tak kira dengar gelak pula. Tuan-tuan, kita nak cari tuan-tuan suasana tu. Menyembunyikan taubat. Allah Ta'ala tak tunjuk tuan-tuan penerimaan taubat daripada apa yang si hamba tu minta. Khususnya Allah menyembunyikan tuan-tuan Lailatul Qadar daripada pengetahuan kita semua, supaya tuan-tuan kita sentiasa tuan-tuan memburu pada malam itu, malam yang dikenali dengan Lailatul Qadar. Tuan-tuan, Allah menyembunyikan. Kenapa tuan-tuan? Pertama, tuan-tuan ulama sebut hikmah Allah sembunyikan Lailatul Qadar. Kalaulah dimaklumkan Lailatul Qadar tu malam bila, tuan-tuan tengok ada si hamba tuan-tuan dia tak peduli pun dengan kemuliaan malam tersebut, dia terus buat maksiat tuan-tuan, maka maksiat yang dilakukan dalam keadaan dia tahu kemuliaan pada malam itu, dosanya juga tuan-tuan besar. Tuan-tuan, kerana dia tak hormati malam itu. Allah sembunyikan tuan-tuan. Kalau hamba tu masih buat maksiat tuan-tuan, dalam keadaan dia tak mengetahui kemuliaan malam itu, berdosa, tapi taklah berdosa seperti mana seseorang hamba yang tahu tentang kemuliaan seseorang tuan-tuan. Kita tuan-tuan buat salah kepada seseorang yang kita tak ketahui kedudukannya dengan orang yang kita tahu kedudukan, raja ke orang besar, beza tuan-tuan, kesannya tuan-tuan akan berbeza. Allah sembunyikan Lailatul Qadar supaya kita berusaha daripada malam pertama Lailatul Qadar, malam pertama bulan Ramadan, untuk mencarinya. Bila? Wallahu a'lam tuan-tuan. Malam tadi kah? Tak tahu. Kan? Kita pun tak tahu. Malam 21 kah? Wallahu a'lam. Kan? Ni buat cerita. Kalau belah utara ni buat cerita pula tuan-tuan. Kata Tuan Guru Haji Saleh Sik sebut malam 21. Cerita tu disebarkan pada 22 bulan Ramadan itu tuan-tuan. Tok bila ditanya tuan-tuan kepada Tok Guru Haji Saleh, Tok Guru kata aku tak sebut apa pun. Dia pun sakit ni, duk diwat dah pula, lagi masuk wat pula ni tuan-tuan. Tapi nak bagi laku tuan-tuan, viral tuan-tuan, kata 21 tu malam 1 Lailatul Qadar, bernama Tok Haji Saleh. Haji Saleh mana tak tahu dia pamit. Tok Haji Saleh tak tahu pun tuan-tuan. Kan? Jadi wallahu alam tuan-tuan. Kalau mengikut pandangan majoriti ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, malam 27 lah yang paling kuat. Kan? Tapi ada pandangan lain seperti mana disebut dalam kitab Syarah Iqna, dalam Mujairimi Al-Khatib, ada dalam kitab Al-Jawharul Mahub oleh disebut oleh Imam Abu Bakar Al-Muzani, disebut oleh Imam Ghazali, oleh Imam Abu Hasan Syazili, puasa hari Isnin kemungkinan besar malam 29. Wallahu alam tuan-tuan. Kita tak tahu. Allah sembunyikan. Kalau tahu seseorang tu tuan-tuan dia ketahui Lailatul Qadar tuan-tuan, dan malam, contoh semalam dia berada tuan-tuan malam 27 dan dia tengok malam ni malam itu Qadar ni, tuan-tuan adabnya ialah dia tak boleh cerita tuan-tuan kepada orang. Tuan-tuan nak cerita lepas daripada raya tuan-tuan, jangan cerita dalam tempoh duk puasa, duk dalam Ramadan lagi. Tambah-tambah ni tuan-tuan, kalaulah contoh, kalaulah semalam Lailatul Qadar, tak boleh cerita tuan-tuan. Kerana apa? Orang tu mungkin dia target Lailatul Qadar malam 29. Tiba-tiba kita cerita dah semalam Lailatul Qadar. Tu kah? Orang tak nampak dah. Awak tak pergi Musa? Tak mau Lepas dah Lailatul Qadar, aku ingat aku boleh tahan, boleh jumpa malam 29. Selepas aku tak mau pergi Tuan-tuan, rupanya dia ibadat tu kerana Lailatul Qadar, bukan kerana Allah Taala. Tuan-tuan, kesannya buruk tuan-tuan. Jangan. Yang kedua, seperti mana Nabi sebut, ni kulli ni'matin hasud. Setiap nikmat tu ada orang yang akan hasad. Bila nikmat tuan-tuan, antara nikmat besarnya ialah dapat Lailatul Qadar. Tuan-tuan, tiba-tiba kita dapat, sungguh kita duk cerita ke orang. Orang tu duk meluat kat kita lama dah, duk taram lama dah. Duk pi cerita layok kat dia tuan-tuan. Semalam Lailatul Qadar, hang buat apa malam? Ni mesti ruyuk punya ni. Tuan-tuan, dia duk geram kat kita lama dah. Tiba-tiba kita kata semalam Lailatul Qadar. Aku rasa hang silap ni.
Aku dengar ustaz mana hari tu ni habaq kata Lailatul Qadar tahun ni tak ada kot. Tuan-tuan, kan nak clear, tuan-tuan, Allah suruh tak sembunyikan. Hujahnya tuan-tuan, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tuan-tuan menakalkan daripada Imam Subki peristiwa tuan-tuan Nabi yang dibagi tahu tentang Lailatul Qadar. Nabi keluar nak bagi tahu sahabat, tiba-tiba bertembung tuan-tuan dengan dua sahabat yang sedang bertengkar. Nabi perdamaikan kedua sahabat, tapi Nabi lupa sungguh-sungguh tarikh Lailatul Qadar yang nak dibagi tahu. Tuan-tuan, Imam Subki mengulas peristiwa ni dengan menyatakan bahawa seseorang yang menemui Lailatul Qadar, dia tak boleh cerita kepada orang, tuan-tuan. Jangan cerita. Jangan. Yang keduanya, untuk Nabi sendiri, iaitu kalaulah Nabi masih mengetahui bilakah Lailatul Qadar. Sahabat jenis suka tanya, tuan-tuan. Nabi selalu didesak oleh sahabat, bila itu Qadar Rasulullah, bila Rasulullah. Nabi, tuan-tuan, bila Nabi lupa dan tak tahu sungguh, Nabi jawab dengan pasti, aku tak tahu. Tapi kalau Nabi masih tahu, tuan-tuan, tarikh Lailatul Qadar, tiba-tiba sahabat tanya kepada baginda, bila Rasulullah, malam bila ni? Nabi tiba-tiba jawab, tak tahu pula. Nabi sudah pun menjadi seorang pendusta, dan itu adalah mustahil bagi seorang Nabi, tuan-tuan. Jadi Allah sembunyikan Lailatul Qadar. Yang penting, seperti mana kita sebut sebelum daripada Ramadan itu, jagalah. Kalau malam ni contoh Lailatul Qadar, pastikan sembahyang maghrib, isya dan subuh dilakukan secara berjamaah. Kita kepung kerana Lailatul Qadar ni, tuan-tuan, bermula daripada maghrib sampai subuh. Hujahnya ialah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah sebut Lailatul Qadar ni, tuan-tuan, dengan perkataan lailah. Lailah dalam bahasa Arab ni makna satu malam penuh. Kalau sebahagian malam, seperti dalam ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya di sebahagian malam. Tuan-tuan, lailah maknanya malam penuh daripada maghrib sampai subuh. Berdasarkan hadis riwayat Imam Baihaqi, tuan-tuan, Nabi suruh kita kepung dengan sembahyang maghrib dan isyak berjamaah. Imam Malik bin Anas, pengasas mazhab Maliki, menakalkan daripada Imam Sa'id bin Musayyab, suruh sembahyang maghrib, isyak dan subuh secara berjamaah. Kerana, tuan-tuan, seperti mana Imam Syafi'i sendiri menyebut satu hadis, dan hadis itu, tuan-tuan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Muslim kemudian. Tuan-tuan, Imam Syafi'i menyokong apa yang disebutkan oleh gurunya Imam Malik, iaitu sembahyang subuh dan isyak tu kalau dilakukan secara berjamaah, orang tu confirm dapat Lailatul Qadar. Berdasarkan apa yang Nabi sabdakan tentang kelebihan sembahyang isyak berjamaah, iaitu ganjarannya seperti seseorang itu melakukan qiyamul lail separuh malam. Sembahyang subuh berjamaah seolah-olah dia melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Tuan-tuan, jadi jaga, dan janganlah kita termasuk dalam 4 golongan. Campur lagi satu yang ulama sebut dasar hadis lain, 5 golongan yang diharamkan dapat Lailatul Qadar dan keampunan pada malam itu, seperti yang pernah kita sebut, iaitu orang yang minum, pemabuk, ketagih yang benda yang memabukkan, derhaka kat mak ayah, golongan musyahan iaitu geng batu api, menjadi batu api, cucuk sana cucuk sini, orang yang hina sahabat-sahabat Nabi, pendendam. Keempatnya ialah orang yang memutuskan hubungan silaturahim, dan yang kelimanya ialah orang yang menzahirkan perbuatan dosa sehingga orang boleh tengok, orang boleh dengar, kerana dia duk tayang, dia duk pamerkan kepada orang ramai. Tuan-tuan, Allah sembunyikan Lailatul Qadar supaya kita berusaha jaga tiap-tiap malam untuk dapatkan malam tersebut. Dan yang seterusnya, Allah sembunyikan waktu ajal kita agar, tuan-tuan, kita bersentiasa takut dan bimbang dan menjaga diri kita daripada terjerumus kepada perkara-perkara yang menyebabkan su'ul khatimah. Allah sembunyikan waktu ajal kita supaya kita jangan leka, takut bimbang kerana takut dengan kematian dengan cara yang tak elok. Jangan dinilai dengan umur keluarga. Ayah, mak ayah, datuk nenek mati sekian-sekian umur. Aku rasa aku pun lebih kurang umur macam tu juga. Pagi duk kira, petang orang kata tak ada lah. Kan? Pi duk buat ulasan, tengok aku rasa dia tu tak lama tu. Dia pi ziarah kawan dia di hospital, duk cakap macam tu. Aku rasa hang ni tak lama dah ni. Wasiat semua selesai dah. Tuan-tuan, kawan tu terlantak, bukan lama atas kaki katil, tuan-tuan,
Tak mati-mati kawan kata, berapa kali pergi ziarah, tak ada lagi, duk ada lagi no. Hak pergi ziarah tu pula ruyup awal, tuan-tuan. Kan? Kerana ajar ni Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Masya Allah, tuan-tuan. Kan? Bulan Ramadan, antara Dr. Aziz meninggal 1 Ramadan. Hari Isnin pula. Masya Allah, tuan-tuan. Kan? Meninggal bulan Ramadan ni, tuan-tuan, antara waktu yang baik. Kedua hari Isnin, hari lahir dan wafatnya Nabi. Ulama sebahagiannya, tuan-tuan, berbincang manakah afdal, mati pada hari ataupun malam Jumaat, ataupun mati pada malam ataupun hari Isnin. Tuan-tuan, sebahagiannya menyatakan lebih afdal, tuan-tuan, mati pada hari Isnin ataupun malam Isnin, kerana tidak ada sesuatu pun yang Allah kurniakan kepada Nabi melainkan yang terbaik, tuan-tuan. Walaupun tanpa menafikan riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, kelebihan mati pada malam ataupun pada hari Jumaat, tuan-tuan, dengan selamat daripada azab kubur. Tapi hari Isnin tu juga, tuan-tuan, disebut kelebihannya dengan sebab ada kaitan dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, Dr. Aziz meninggal, tuan-tuan. Sebelum meninggal, dia duduk mengajak. Dia, mulut dia bukan boleh berhenti. Dia duduk atas katil hospital tu pun, tuan-tuan, duduk mengajak. Dia dengan isteri dia sembang Arab. Kan? Dia duduk suruh isteri dia duduk nasihat, duduk buat kuliah cara tak rasmi sambil dia duduk tidur terlentang atas katil hospital tu. Dia duduk kuliah, tuan-tuan. Mulut dia duduk bergerak, duduk bunyi lagi. Duduk kuliah kat nurse yang duduk main tolong tengok dia. Kan, isteri dia kata cukup lah kalau mereka berkelahi tengkak ni dengan bahasa Arab lah. Dia kata dia nak mati dalam keadaan dia tunai tanggungjawab dia, dalam keadaan masih lagi dalam bidang, dalam kaitan dengan ilmu, tuan-tuan. Tak pernah kata duduk rehat. Insya-Allah. Ni orang yang mati Allah Ta'ala muliakannya. Muslimin, muslimat, dan akhir sekali Allah sembunyikan daripada kita kiamat, tuan-tuan. Bilakah berlaku, hanya Allah Ta'ala saja tahu. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Kerana untuk manusia bersedia dengan kehancuran muka bumi ni, yakin satu hari nanti bumi ni pun ada masa penamatnya. Bahkan lebih-lebih lagi manusia ada masa penamatnya dengan pasti. InsyaAllah, tuan-tuan, moga-moga perkongsian kita pada pagi ini seperti yang disebutkan oleh Imam Fakhrazi dalam tafsir Al-Kabirnya, berkaitan dengan perkara-perkara yang disembunyikan oleh Allah daripada pengetahuan kita selaku hamba-Nya. Di sebalik apa yang Allah rahsia dan Allah sembunyikan itu, ada hikmah di sebaliknya, dan moga-moga dapat untuk kita kutip sedikit, insya-Allah. Sekadar itu yang dapat saya kongsikan. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, moga-moga Allah Ta'ala menerima segala amal soleh yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Allah hapuskan dosa-dosa kita, ibu ayah dan ahli keluarga kita semua. Allah juga memberikan kesempatan lagi untuk kita menemui Ramadan di tahun-tahun depan dengan azam untuk melakukan dengan lebih baik daripada tahun ini, insya-Allah. Akhir sekali, mohon bantuan daripada muslimin muslimat. Alhamdulillah, projek bangunan baru di Madrasah Zubaidiah di Merbuk, Kedah, yang bermula lebih kurang sebulan yang lalu, selesai piling dan selesai dah korek di bahagian yang di piling itu, selesai korek, dan insya-Allah lepas raya nanti barulah akan dimulakan betul-betul. Dan baru-baru ni kita dah pun menyerahkan sedikit bayaran kepada kontraktor hasil daripada jualan dan juga sumbangan muslimat di bulan Ramadan. Jangkaan sekitar 1.4 juta, 4 tingkat dengan 12 kelas pengajian dan 1 dewan. Dan bangunan ni kalau siap nanti akan menjadikan di bahagian belakang Madrasah Zubaidiah tu bentuk bangunan dalam bentuk U. Sekarang ni bentuk L. L tu bangunan pertama yang kita bina 4 tingkat jadi asrama puteri sekarang, dan bangunan baru yang siap setahun yang lalu yang juga tuan-tuan tolong, ada 12 kelas dan 1 dewan. Yang kedua bangunan tu dia dekat jadi bentuk L, dan bangunan yang dibuat ni yang baru yang sedang dah dimulakan pembinaannya, kalau siap akan menjadikan kawasan tu jadi dalam bentuk U. Cuma yang bangunan ni menyebabkan rumah saya akan roboh separuh. Rumah saya duduk lah, rumah lama, tuan-tuan.
tapi untuk bangunan terpaksa lah, kerana nak bagi sama panjang, sama saiz dia dengan bangunan yang dibina yang siap setahun yang lalu. Jadi tuan-tuan berdoa moga-moga Allah Ta'ala permudahkan, dan diharapkan kalau tuan-tuan yang menyumbang untuk projek ini, insya-Allah fasa pertama bangunan ni, fasa pertama ialah untuk bina bahagian dalam tanah sampai ke tingkat 4 bumbung saja. Maknanya melibatkan tiang dan juga lantai serta bumbung. Lepas itu berhenti untuk saya boleh selesaikan dulu fasa pertama bayaran dia. Kalau selesai barulah akan dilanjutkan fasa kedua dengan bahagian dinding, finishing dia semua tuan-tuan. Jadi bahagian pertama ni hak asas yang duduk dalam tanah, di bahagian tiang dan di lantai dan juga di bahagian bumbung. Jadi moga-moga yang menyumbang, selagi mana bangunan itu masih ada dan berfungsi sebagai tempat anak-anak kita belajar, moga-moga menjadi amal jariah yang akan berterusan saham kita untuk kehidupan di akhirat nanti, insya-Allah. Sekadar itu yang dapat saya kongsikan, dan marilah sama-sama kita akhir dengan sedikit doa, setelah itu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma arzuqna lailatal qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, saya tak lupa bawa rempah, minta maaf tuan-tuan. Tapi kalau nak kepiah tu ada, yang biasa beli kepiah tu, kepiah Penang. Wallahu alam.